Okey. Jadi kita nak sambung yang topik yang kedua. Tadi berkaitan dengan tender. Okay, just very briefly introduction about tender. Sekarang ni ialah tentang kontrak. Okay, now contract. Contract. Okay, kalau slide ni traditional punya proses untuk construction ni dia start dengan inception, design, tendering. Inilah dia. Yang kita cerita tadi tu ialah tentang tendering punya stages. Lepas tu barulah masuk construction. Bila masuk construction ni, itulah yang adanya dekat sini ni, bila habis tender, dia akan ada bermulanya ikatan kontrak. Dan during construction, nampak tak? Dia ada perkataan ni. Contract administration. Maksudnya mentadbir kontrak. Sebab kontrak telah pun ditandatangani selepas diumumkan pemenang tender tadi, sebenarnya dah wujud ikatan kontrak. Jadi semasa peringkat pembinaan ialah mentadbir kontrak. Apa maksud mentadbir kontrak? Ialah memastikan kedua belah pihak menunaikan tanggungjawab masing-masing. Okey, lepas tu handover. Habislah dia punya tugas dan tanggungjawab kedua belah pihak tersebut. Okey. Kalau misalnya untuk package deal ke, design build ke, turnkey ke, nampak tak beza dia? Construction dengan design tu dia buat serentak. Dia pun ada juga tender dia. Tender dia lah untuk memilih design and build contractor, lead contractor tadi. Tetapi isu dia, design kan tak buat lagi. Macam mana nak buat tender, nak masuk tender sedangkan benda belum ada? Inilah dia isu dia. Design and build ni kontraktor pula kena propose. Oh, jadi satu kerja pula kontraktor nak kena come up dengan design, mungkin bukanlah detail sangat, tetapi cukup untuk kita come up dengan cost dan sebagainya. Daripada situlah dipilih kontraktor mana yang terbaik dia punya proposal. Kalau tak dapat, jadi penat je lah. Okay. Jadi kalau misalnya traditional contract, dia melalui period yang panjang dan kita boleh lihat siapakah yang terlibat di dalam setiap kita panggil proses-proses tersebut. Okay. Yang kita nak fokus kepada slide ini ialah tentang kontrak tadi. Apakah yang dikatakan sebagai kontrak? Okay. Kontrak ialah satu ikatan kedua belah pihak, sama ada individu ataupun organisasi, doesn't matter. Apakah yang membentuk valid contract? Apakah yang dikatakan void contract? Okay. Jadi, untuk satu kontrak tu dianggap sebagai sah, valid tu sah, dia mesti ada elemen-elemen yang dipatuhi. Selepas elemen itu dipatuhi, barulah terbentuk satu kontrak. Dan lepas tu kontrak administration lah tadi untuk mentadbir kontrak. Dan bila dah habis projek tersebut dengan secara automatik, tanggungjawab masing-masing pun dah habis, itu yang kita panggil discharge contract. Okay, dah habislah. Luputlah dia punya ikatan kontrak tadi sebab masing-masing dah menunaikan tanggungjawab. Okay, what is contract? Legally binding agreement di antara dua parti ataupun individu. Okay. Binding agreement between two more person with great mutual right and duties. Jadi ikatan, kalau kamu boleh baca yang bahasa Inggeris tu ialah term yang kita guna daripada kontrak, akta kontrak. Di Malaysia ni kita ada akta kontrak. Akta kontrak tu tahun berapa? 1950 ke apa ke. Jadi kalau dalam bahasa yang mudah yang saya tulis dalam bahasa Malaysia kat sini, kontrak ialah satu perjanjian yang terjalin apabila satu pihak bersetuju untuk menerima tawaran daripada satu pihak yang lain. Okey. Satu pihak yang lain. Okey. Ni legally bind contract. Kontrak yang dikatakan sah tu
mesti ada elemen-elemen seperti yang kita panggil offer ataupun proposal. Adanya acceptance, adanya consideration. Lepas tu adanya free consent. Contohnya, lepas tu adanya intention, adanya certainties, legal capacity. Okay, dan kontrak tu mestilah boleh boleh dilaksanakan, tidaklah satu benda yang pelik dan juga sah di sisi undang-undang negara tersebutlah, negara kita dah. Jadi itulah yang dipanggil satu kontrak yang sah. Contohnya, kita pergi kepada item tersebut secara ringkasnya, offer. Apakah offer? Jadi benda ini kamu boleh baca sebab dia dalam kita ambil dalam term kontrak tersebut. Cuma saya nak ringkaskan. Okay. Offer. Offer ni ialah tawaran. Offer ialah tawaran. Hasrat membuat tawaran. Iaitu satu pihak membuat tawaran yang ditujukan kepada pihak yang lain. Atau kepada khalayak ramai lah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kontraktor dengan klien, siapakah yang membuat tawaran? Sebenarnya kontraktor. Dia menawarkan khidmat dia. Okay. Dia katakanlah contoh, klien kata, siapa yang boleh buat banglo rumahku, katakanlah. Jadi kontraktor dia menawarkan servis. Okay, menawarkan servis dengan harga-harga tertentu. Then adanya apa yang kita kata acceptance. Okay, acceptance tu penerimaan. Menerima cadangan tanpa syarat. Okay, jadi kontraktor kan nanti akan diberi letter of acceptance. Dia kena sign. Jadi dia menerima. Okay. Letter of acceptance tadi, dia mula-mula dia bagi proposal katakanlah harga 1 juta. Jadi klien pun setuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan sebelum ni. Jadi kontraktor tersebut menerima cadangan tanpa syarat. Tanpa syarat ni maksudnya, kan kita dah keluarkan tender dokumen. Dalam tender dokumen tu telah pun ada syarat-syarat sekian-sekian. Daripada situlah kontraktor kena kira dia punya harga dia. Kalau kontraktor pula, okey saya bersetuju nak buat benda ni dengan syarat. Oh dia pula letak syarat. Sepatutnya dia terima je syarat yang tadi. Kalau dia nak letak syarat lagi, itu syarat tersebut mestilah dipersetujui oleh klien kerana itu merupakan additional daripada apa yang dalam tender ataupun kita kata tender dokumen tadi yang si klien keluarkan. Bukan tak boleh letak syarat baru, tetapi mestilah dipersetujui. Yang ketiga, penerimaan dah habis, ni acceptance. Yang ketiga ialah consideration. Okay, apa itu consideration? Consideration ni dalam arti kata yang simple ni balasan. Balasan. Jadi apabila kontraktor contohnya, dia dah buat kerja, dia berhak mendapat ganjaran dan sebagainya. Itu yang dipanggil balasan tadi. Balasan yang bermanfaat lah. Okay, bermanfaat. Apa benda yang bermanfaat? Contohnya payment. Benda bermanfaat lah. Jangan misalnya dia bagi trofi pula. Dia bagi sijil. Bagi sijil je. Buat projek 1 juta dapat sijil je. Sijil perakuan. Ataupun bagi like je dekat Facebook. Oh tak boleh 1 juta like. Nak buat apa 1 juta like? Yang penting kita nak bayaran yang setimpal lah. Itu maksudnya. Yang seterusnya, free consent. Free consent, kalau kita lihat yang ni, nampak tak? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Apa maksudnya? Kerelaan sebenar. Tidak ada pengaruh paksaan. Pengaruh yang tidak wajar. Penipuan. Salah nyata, misrepresentation tadi. Jadi benda ditulis lain, yang di-expect lain. Sebenarnya kalau kita katakanlah benda tu dia penipuan, kalau kita sign pun, kalau kita pergi mahkamah, sebenarnya kita boleh menang. Walaupun kita dah sign. Sebab dia ada unsur-unsur penipuan. Sepatutnya perjanjian tersebut mestilah free daripada perkara ni. Ataupun orang tu contohnya dia sign agreement,
dia bagi satu cawan teh tarik, dia ingat teh tarik rupanya air ketum. Minum-minum, okey dia sign. Ataupun dia acukan senapang, sign. Benda tu benda banyak berlaku. Kadang-kadang ada orang yang tak sedar tanah dia tiba-tiba, dia jual ke orang lain. Bila masa dia jual? Penipuan lah tu. Jadi kalau pergi mahkamah, lawan menyelawan, kalau tak ada apa-apa isu, sepatutnya dia boleh dapatkan balik. Walaupun orang lain dah ambil. Sebab dia ada penipuan kerana kadang-kadang orang gunakan lawyer dengan orang-orang dalam, tukar je dokumen tu. Okey, capacity. Capacity ni dipanggil sound mind. Legal. Berkeupayaan pihak-pihak itu hendaklah mempunyai keupayaan untuk berkontrak daripada segi aspek legal capacity ni maksudnya umur. Cukup umur atau tidak. Orang tak cukup umur tak boleh. Kecuali yang tak cukup umur ni untuk ambil insurans, untuk scholarship. Kan budak-budak kalau pergi belajar sambung, dia pun ada ikatan kontrak. Tapi oleh kerana itu untuk education, itu lain cerita. Tapi kalau misalnya nak jual beli rumah apa semua tu, ataupun buat bisnes, dia ada isu kat situ. Sound mind ni maksudnya tak gila. Nak dekat-dekat gila, hampir gila dan sebagainya, itu semua kontrak tu akan terbatal kerana dia tak memenuhi syarat. Certainty. Certainty ni terma-terma tertentu. Kontrak tu mempunyai terma-terma yang ditentukan atau dipastikan ikatan boleh dilaksanakan. Yang boleh dilaksanakan maksudnya tak adalah benda yang impossible, mission impossible punya. Bagi kontrak ke orang tapi orang pun pening nak buat macam mana. Itu dia tak memenuhi syarat. Yang ketujuh, intention. Intention maksudnya niat mewujudkan perhubungan di antara satu sama lain. Niat. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes pembunuhan misalnya, tiba-tiba orang tu terbunuh. Apa yang dia establish dulu? Niat. Sebab tu kadang-kadang orang tu di-charge bunuh mati orang tu tapi tanpa niat. Mungkin kadang-kadang nak tolak mati pula dah. Nak tolak je. Jadi dia nak kena establish. Jadi niat tu memainkan peranan. Tapi benda macam ni it is not easy kan. Niat ni bukan kita boleh lafazkan macam niat nak bulan puasa tu Nawaitu Samaradin. Dia daripada kadang-kadang isu dia berlaku penipuan. Macam contoh kita masuk skim cepat kaya, ada juga perjanjian. Ada pakai lawyer lagi. Tapi semua tu dibuat semata-mata untuk tujuan menipu. Lawyer tu pun menipu. Jadi niat pun tak betul. Memang niat untuk tujuan menipu. Walaupun ada dokumen-dokumen tersebut. Alright. Jadi itu 7 elemen. Walaupun di antara 7 ni ada yang main. Kalau tak salah saya, the first 3 tu ialah main tu. Yang lain tu ialah dia punya additional saja. Bagaimana pula kontrak itu boleh dikirakan terbatal ataupun boleh dibatalkan? By performance, by breach, persetujuan, under frustration. Apa maksudnya? By performance. Performance ni maksudnya progress, slow. Jadi sebab tu kalau misalnya kita dalam kontrak ni, contohnya 20% ke financial progress, bila dah masuk dalam kategori tersebut boleh di-terminate kontraktor. Boleh di-terminate tu kontraktor tak boleh nak sue pihak klien sebab performance ni very poor. Itu contohlah. By breach. By breach ni maksudnya dia memungkiri mungkin bukan isu performance tapi benda-benda lain. Benda-benda yang banyaklah dalam agreement tu dituliskan sekian, dia tak buat mengikut yang ditetapkan pun boleh jadi. Agreement ni maksudnya bersetuju. Kedua belah pihak mungkin kontrak ni tidak dapat diteruskan, bersetuju untuk kita tak teruskan. Lepas tu nanti kiralah dia punya kos-kos yang perlu dibayar dan sebagainya. Itu maksudnya win-win situation lah.
frustration. Frustration ni kekecewaan. Okay. Kekecewaan akibat daripada termasuklah contoh dia panggil death ataupun kematian. Orang yang kita berkontrak tu pun dah mati. Jadi macam mana tu? Mati ke, jadi gila ke, apa ke semua, ataupun dah kena stroke ke, kena COVID ke. Jadi secara tak langsung dia punya kontrak tu boleh terbatal. Okay. Tapi hutang tetap hutang tu lah. Tapi masalah dia terbatal tu maksud klien tadi boleh cari orang lain. Soal kos tu hal lain. Okay. Alright. Ini okay. Jadi dalam slide ni kita cuma nak tengok tentang apakah yang dikatakan syarat-syarat sah kontrak dan juga apakah yang dikatakan benda yang terbatal. Jadi benda yang terbatal yang ni. Yang the rest of the slide tu saja additional saja. Okay. Itu tak penting. Alright. Okay. Next ialah okay, jadi kita next. Sekejap. Next. Mana dia lagi? Satu. Okay, sekejap saya buka. Next slide ialah type of contract. Okay, type of contract. Alright. Anda. Okay, sekejap. Where is that thing? Okay. Discard. Okay, jadi kita sambung slide yang seterusnya tentang type of contract. Okay, jenis-jenis kontrak. Tadi kita dah cerita tentang jenis-jenis tender. Tender tu satu hal. Ni kontrak. Okay. Kontrak ni daripada segi legal point of view ialah tadi kita sebut mutual agreement. Okay. Di antara kedua belah pihak. Kalau kontrak pula according to FIDIC, dia refer kepada kontrak dokumen tadilah. Semua benda-benda yang ada dalam kontrak dokumen tersebut disebut sebagai kontrak. According to method of payment, kontrak juga dia ada method of payment. Kontrak jenis apa? Type kontrak, bagaimana kita nak pay kepada orang yang menjalankan kerja. Contohnya kontraktor. Contohnya ada lump sum, ada cost plus dan sebagainya. Okay. Itu dia punya ruang lingkup kontrak tadi. Why use contract in construction? Pertama, dia nak describe scope of work. Kerana kita dibayar berdasarkan skop kerja. Kita buat satu benda tak mengikut skop kerja, sorry. Dia tak bayar. Ataupun kita bagi benda yang lebih daripada skop yang kita minta. Baguslah, lebih itu bagus. Tetapi kita bayar ikut skop saja. Lebih tu siapa suruh buat lebih kan? Establish time frame. Kita buat ikatan kontrak itu sebab kita nak mengikat masa tu. Kalau tidak kan orang semua nak buat projek ikut suka masing-masing. Sebab kita nak lock masa, lebih daripada tu dah kena penalty. Establish cost and payment. Okay, bagaimana bayaran kepada pihak-pihak yang kita berkontrak. Dia ada kena mengena dengan jenis-jenis kontrak tadilah. Lump sum lah, fixed price lah, design and build dan sebagainya. Lepas tu pula nak set apakah tugas dan tanggungjawab masing-masing orang yang berkontrak tadi dan nak mengelakkan dispute. Sebab itulah masing-masing dalam kontrak construction ni kita gunakan form of contract. Why form of contract? Sebab form contract tu dibuat dan telah pun dipraktis bertahun-tahun. Sebab tu kalau misalnya dalam mana-mana kontrak yang biasanya kita masa tu baru nak buat dia punya term and condition, biasanya nanti akan ada masalah. Kerana kadang-kadang kita terlepas pandang, tak masukkan clause-clause tertentu
jadi timbul isu dispute pertikaian. Improve economic return of investment maksudnya bila kita dah dapat jangkakan daripada segi time, daripada segi cost, jadi kita boleh basically kira lah berapa banyak kita dapat untung berdasarkan anggaran kos-kos yang kita dah tetapkan. Okay. Alright. So kita lihat jenis-jenis kontrak tadi. Ada yang disebut sebagai competitive bidding, ada lump sum, ada unit price, ada yang negotiated cost, itu yang dipanggil cost plus. Cost plus ni biasanya negotiated contract, biasanya banyak menggunakan cost plus punya jenis kontrak. Kalau competitive bidding ataupun open tender biasanya akan pakai dua ni. Manakala cost plus pula dia ada banyak. Dia ada banyak ni. Kenapa ada banyak? Nanti kita lihat contoh-contoh dia. Kerana isu dia tak ada satu sistem pun yang boleh fit all. Tak ada misalnya satu jenis kontrak, semua jenis kerja dalam Malaysia dan dunia ni boleh pakai itu saja. Tak, itu jadi isu dia. New innovative type. Yang ini pula contohnya dia pakai PMC, dia pakai apa lagi? Contohnya macam delivery partner yang digunakan dalam LRT, MRT tu. Ini masuk dalam kategori inilah. Okay. Alright. Dan kita boleh lihat risk sharing. Risk dia. Okay. Ada risk-risk tertentu yang berkaitan dengan jenis-jenis kontrak tersebut. Okay, kita lihat contoh type of construction contract. Competitive bidding, unit price, lump sum. Mungkin kita dah familiar unit price apa, lump sum apa. Negotiated, cost plus, BOT tadi. Build, operate, transfer yang biasanya untuk projek penswastaan ni, memang dia untuk negotiated lah sebab orang yang dapat konsesi itu pun bukannya kadang-kadang ialah diberi projek tu kan. Jadi kita pun sedia maklum lah. Biasanya negotiated lah. Okay, kompetitif public sector. Public sector ni memanglah kalau kita guna negotiated, rakyat ataupun orang komplain kan sebab duit ni duit rakyat. Contohnya kalau misalnya negotiated ni, kalau company-company yang swasta apa semua daripada dia pening-pening nak buat open tender, nak kena evaluate banyak ni, dia dah tahu kontraktor yang biasa buat kerja, jadi kita boleh direct nego lebih cepat sikit. Okay. Okay, two broad category type of construction contract tadi. Price given in advance contract. Price given in advance tadi yang kita panggil price base. Ni yang very common, yang banyak daripada dulu sampai sekarang. Cost reimbursement kita panggil cost plus. Okay, cost plus. Faktor yang mempengaruhi type of contract tadi, isu dia adequate incentive kepada pihak yang berkontrak. Bila kita ada insentif ni, maksudnya orang boleh nak cepatkan sikit siap projek dan sebagainya. Performance of the contractor, ini biasanya dalam cost plus ni dia ada gunakan ini. The ability to introduce changes. Ini dalam design and build, inilah yang lebih penting. Okay, bila kita introduce changes, kita dapat jimatkan cost dengan masa dan sebagainya, kreatif. Jadi itu yang sebab digunakan pelbagai jenis kontrak. Kemudian isu risk. Nanti kita lihat. Last sekali, risk ni ada kena mengena dengan type of contract yang dipilih. The start and completion date of the project. Ini kalau nak cepat ataupun nak ikut cara biasa. Okay. Lump sum contract. Lump sum contract ni maksudnya harga tu tak sebab BQ tak ada. Okay, BQ tak ada. Jadi harga tu ditentukan oleh kontraktor. Okay, berdasarkan anggaran kontraktor. Jadi kat sini pun ada risiko dia. Okay, contohnya satu-satu kerja tu, okay, description of the kerja tu kadang-kadang kontraktor pun kena define sendiri ataupun kadang-kadang dia dah ada, cuma kuantiti dia disebut lump sum.
Macam mana kontraktor nak letak rate ni? Sebenarnya dia kena calculate dulu kuantiti tu, anggaran kuantiti dengan dia punya unit rate yang dia rasa sesuai, dapatlah 50. Apa berlaku sekiranya dia dapat projek ni dan dia dapat buat projek ni 30K saja, siap mengikut kualiti yang dia kenaki. Jadi baguslah, kontraktor untung. Tiba-tiba bila dia buat projek ni, alamak dia salah anggar, jadi 60K. Sudah, dia akan rugi kat sini. Itu risiko dia kat situ. Lump-sum. Okay, low risk to the owner, nampak? Higher risk to the contractor. Contractor berisiko kat situ. Okay. Cost known at the outset, okay, di peringkat awal tu cost dah tahu dah sebab kita set kat situ, kita bayar itu je. Kita tak bayar extra. Okay. Contractor will assign the best personnel. Contractor selection is easy sebab dia dah bagi harga berdasarkan itulah. Lump sum, contract disadvantages, changes is difficult. Okay, costly. Sebab apa? Bila dah kita agree on that sum tadi, bila kita ada perubahan-perubahan, jadi masa ni lah kontraktor nak tekan harga contohnya. Okay. Itu contoh dia. Kamu boleh lihat dia punya the rest of the point. Unit price. Unit price ni yang paling common sekali yang kita lihat. Okay. Ada tak kat sini? Ini contoh. Dalam BQ kita telah pun ditulis apa-apa description, quantity, daripada mana kuantiti yang dia dapat. Ini ialah klien yang buat, mungkin QS dia dah buat dan sebagainya. Lepas tu, yang ini kontraktor letak. Harga kontraktor. Dan akhir sekali, yang ini kita dapatlah amount dia berdasarkan unit yang diberi. Kontraktor at risk for total quantity. Kontraktor at risk for fixed price unit. Okay. Benda ni sebenarnya dia macam 50-50 lah kepada kedua-dua belah pihak. Okay. Kedua-dua belah pihak. Easy for contract selection kerana semua kontraktor yang masuk bidding tadi berdasarkan kuantiti yang sama. Jadi mungkin tak timbul isu kesalahan daripada segi kuantiti, tetapi isu dia dekat dia punya pricing je lah. Jadi kita boleh check pricing dia dengan segera. Okay. Low risk for the contractor. Sebab kontraktor suka ni kontrak jenis fixed price. Sebab everything yang dia buat, kuantiti banyak ke sikit ke, semua akan dibayar mengikut unit rate yang dia sendiri letakkan tadi. Tetapi dia ada isu dia di mana dia punya final quantity tersebut hanya diketahui di penghujung projek. Sebab apa? Kuantiti yang diberi tadi hanyalah anggaran. Dan harga projek pun yang kontraktor masuk tu hanyalah anggaran yang tepatnya bila di hujung projek. Sebab dia perlu berdasarkan kuantiti yang sebenar. Okay. Jadi mungkin tak banyak beza lah, tapi at least itu isu dia. Okay, schedule of rate contract. Okay, schedule of rate ni biasanya untuk ad hoc punya kerja, maintenance, work, di mana kadang-kadang kuantiti dia tu pun kita tak boleh nak tentukan. Jadi kontraktor buat kerja tetapi schedule of rate tu dah ada, nanti bayaran dia akan berdasarkan schedule of rate tersebut. Okay. Okay, now cost plus. Ini untuk negotiated punya kontrak, mungkin pakai benda ni lah. Cost plus, apa maksud cost plus? Cost plus maksudnya cost dicampur dengan apa? Okay, untuk negotiated, semua cost-cost untuk buat kerja tu akan dibayar oleh klien. Cuma isu dia, macam mana profit tu nak dibayar? Profit tu nak dibayar berdasarkan banyak arrangement ni lah. Satu, dia guna percentage. Satu lagi, dia guna fixed fees, bayaran tetap. Satu lagi, dia guna fix plus profit sharing pula. Okay. Kemudian ada lagi, dia guna guarantee maximum price pula dah. Kenapa adanya pelbagai jenis ni? Kerana kadang-kadang dia buat satu jenis, lepas tu tiba-tiba alamak ada dia punya
ada isu pula. Orang boleh main pula. Guna cara ni pun sama juga. Kadang-kadang ada kontraktor akan be kreatif. Macam mana nak meninggikan dia punya cost. Sebab apa? Bila dia tinggikan cost, dia akan dapat bayaran profit yang lebih. Bila kita kali dengan cost keseluruhan tadi. Okay. Cost plus. Semua cost akan dibayar oleh klien. Cuma plus tu maksudnya, ni plus ni, profit. Macam mana profit tu nak ditentukan. Okay. Semua cost tu masuk semua ni. Direct cost dengan indirect cost. Yang ni yang kita kaitkan dengan preliminary. Manakala yang direct cost, cost material, equipment, labor. Jadi kontraktor ni kalau dapat negotiated punya ni, dia memang sukalah sebab apa? Semua kos-kos yang dia buat akan dibayar. Maksudnya dia kat situ dah balik modal lah. Tinggal lagi profit je lagi. Jadi profit tu maksudnya memang keuntungan bersih dia lah. Sebab kos ni telah pun dibayar. Okey. Pertama, cost plus fixed percentage. Kata kalau contoh, dia letak 10%. Jadi katakanlah projek dia 10 juta. Kali dengan 10%. Okay, dapatlah 1 juta untung. Kalaulah dia cost ni, kontraktor ni dia main, maksudnya dia naikkan, dia buat 12 juta. Kali dengan 10% juga. Tidak akan jadi banyak, 1.2 juta. Itu maksudnya percentage. Sebab percentage tu, dia dah tentukan berapa persen, tetapi isu dia cost ni pula yang mungkin boleh naik. Kalau turun tak apalah. Tetapi kontraktor dia nak dapat banyak, kadang-kadang dia play around. Itu jadi isu dekat fixed percentage. Jadi untuk mengelakkan benda tu, orang ciptalah pula fixed fees. Fixed fees ni dia tak pakai percentage lagi dah. Dia pakai, okay, bila you buat projek ni, kita akan bayar 1 juta. Jadi harga tinggi ke, harga rendah ke, dia jadi 1 juta. Tapi isunya, kalau harga rendah, klien pula rugi. Sebab apa? Dia bayar 1 juta juga. Itu pun jadi isu juga. Okey, tak boleh pakailah fixed fee ni. Okey, buat lagi. Tukar pula profit sharing. Profit sharing ni katakanlah bayaran 1 juta. Kalaulah misalnya ada kontraktor boleh jimatkan kos. Bila kontraktor jimatkan kos, klien untung. Jadi, kalau klien tu dia bagus, keuntungan yang dia dapat tu dia share lah dengan kontraktor sebagai insentif. Barulah kontraktor tu dia boleh jadi kreatif. Kalau tidak, kontraktor dia tak nak fikir apa. Sebab apa? Dia dah dapat duit dia, tak kira lah, hantarlah kita nak save untuk klien buat apa kan. Itu dia punya idea. Okay, lepas tu yang E pula. Cost plus guarantee. Ini pula isu dia punya cost ni kita tak tahu sampai hujung baru tahu. Katakanlah cost 10 juta. Cost 10 juta tu mungkin dia boleh naik, mungkin dia boleh turun. Kalau naik ni sampai mana? Itu jadi isu. Jadi nak mengelakkan masalah, kontraktor mengalami pengalaman ni lah. Dia kata, kalau naik pun saya boleh garanti. Naik sampai 12 saja. Dia garanti yang ni. Tapi katakanlah dia buat juga, tiba-tiba naik sampai 13. 13 tu bukan tanggungjawab klien lagi. Sebab dia dah lock dekat sini. Daripada satu segi, bagus jugalah. Jadi klien ni, kalau dia nak tipu klien pun, dia boleh jack up sampai 12 je lah. Tak bolehlah pergi sampai 13. Itu contoh. Okay, yang seterusnya. E, F lah sepatutnya ni F. Okay. Cost plus sliding fees. Tadi dia ada fixed fees. Ni fix. Fixed fee pun tak bagus juga. Sebab apa? Kalau kita kata satu fixed fees ni, contoh dari segi percentage tadi, 10%. Kalau 10 juta kali dengan 10%, nampak macam tak banyak. Katakanlah 15 juta kali 10%. Dah jadi banyak lah. Kalau 20 juta, jadi percentage ni lah yang kita nak kena play around.
Kalau projek tu besar, bilion-bilion, takkanlah kita nak bagi 10% juga. Dia mestilah 5%. Sebab 5% tu pun banyak dah lah. Sebab ini ialah keuntungan, bukannya kos. Jadi, katakanlah contoh projek besar, percentage dia kecil sikit. Sebab kecil tu bagi kali dengan besar punya amount pun besar juga. That is the idea tadilah. Okay. Sama juga kalau kita beli barang. Kita beli barang banyak, kan kita bagi dia bagi murah pada kita. Sebab apa? Dia punya profit tadi bila dia kali dengan banyak tu dia dah untung balik modal dah pun. Cuma kalau dia beli satu, tak adalah dia nak bagi kita murah. Same thing. Okay, jadi ada pelbagai ini dia punya detail dia, kamu boleh baca dia punya pro and con. Kenapa misalnya ada pelbagai jenis cost plus tadi? Kerana dia nak fit keperluan klien. Kadang-kadang bila ada guna percentage saja, daripada pengalaman yang sebelum-sebelum ni mungkin kita panggil dia tidak memihak kepada klien. Seperti mana yang berlaku kepada projek di UTM. UTM campus ni 1944-45 tu mula dibuat di Skudai, dia menggunakan cost plus. Dan dikatakan cost plus pada masa itu tidaklah begitu familiar. Kita tak begitu familiar dengan konsep tersebut, yang menyebabkan banyak mungkin dipermainkan oleh kontraktor. Hinggakan harga dia di-check up tinggi unnecessarily. Okey, last sekali dalam slide ni ialah project delivery system. Project delivery system. Project delivery system ni lebih kepada nak bagi tahu pada kita bagaimana hubungan di antara kontraktor, klien dan juga konsultan tu dibentuk, berdasarkan jenis-jenis kita panggil kontrak tadi. Kita lihat dia boleh dibentuk dengan menggunakan owner on force. Owner on force ni, katakanlah macam kita di UTM ni kita ada pejabat pengarah kerja sendiri sebab bangunan kita banyak. Mungkin kita ada projek-projek. Dulu-dulu, apa yang berlaku UTM ni ada buruh dia sendiri. Ada carpenter, barbender, painter dengan bulldozer, dengan excavator. Ada untuk buat kerja-kerja dipanggil sendiri, direct force. Cuma benda-benda yang tak boleh dibuat je hanyalah di subcontract. Maksudnya kita manage sendiri kerja-kerja tersebut. Dulu-dulu JKR pun ada yang bahagian jalan kan, dia ada punya equipment lengkap lah. Tapi bila dah lama kelamaan, kadang-kadang benda tu dirasakan too expensive nak maintain orang, nak maintain. Jadi kita kena ada banyak equipment yang sentiasa kita kena review. Jadi sakit kepala nak kena manage benda tu. Itulah ni yang dibuat dengan cara lain. Jadi yang ini mungkin sekarang ni tak begitu popular sangatlah. Then general contractor, main con. Ini cara yang tradisional. Apa yang berlaku ialah klien dia nak buat projek tu, design A dengan E ni maksudnya arkitek dengan engineer. Ini konsultan. Konsultan akan buat segala macam design. Lepas tu melalui proses tender untuk mendapatkan GC. GC ni maksudnya general contractor ataupun main con. Main con dilantik. Lepas tu dicarilah subcon dia. Dan juga sub-sub lagi. Ini cara yang agak biasa yang kita lihat. Lepas tu, design build. Design build ni yang innovation tadi. Owner dicari main con dulu. Main con akan bergabung dengan arkitek ni sebagai dia punya konsortium. Lepas tu pula ada lagi sub kontraktor lain yang akan buat kerja. Main con tadi sebagai lead contractor untuk membantu dia. Ini design and build and turnkey. Then agent CM. Ni nama istilah yang digunakan dalam buku ni. Mungkin kita lihat dekat Malaysia ni kita istilahkan dia sebagai
PMC. Inilah PMC. Okay. Owner ada consultant macam biasa. Tetapi di samping itu dilantik juga dipanggil PMC. CM ni dalam istilah kita panggil PMC lah. Project Management Consultant. Consultant ni dia bukan kontraktor, dia consultant. Dia pun dapat fees. Sama macam ni pun dapat fees. Manakala kontraktor pula, ni kontraktor akan dapat profit lah. Kontraktor akan dapat profit sebab kontrak tu dibayar dengan harga sekian-sekian termasuk profit tadi. Okay. Ini PMC lah, PMC. Kalau ada PMC, PMC ni biasanya akan dilantik dahulu berbanding dengan arkitek dengan engineer. Okay. Sebab dia, PMC ni dianggap sebagai advisor kepada klien. Okay. Tak semua projek ada PMC, tapi adalah di Malaysia ni, kita start dulu dengan projek KLCC, KLIA, lepas tu dia turun-turun kepada projek-projek yang lain lah. Okay, last kali. Kontraktor CM. Okay, kontraktor CM ni, dia macam ada iras-iras project delivery partner yang MRT, LRT buat. Macam Pen Borneo pun itu, at one time pun ada, lepas tu di revise kepada design build sebab dia nak kurangkan kos. Sebab orang ni, yang dikatakan ni, dia pun dapat fees juga. Okay. Dan kalau sebenarnya benda ni start di US ni, dia orang guna konsep ni lah Owner, arkitek, engineer ada, dia lantik satu kontraktor juga. Kontraktor ni, tapi kontraktor tu dia tak buat kerja. Dia hanya sebagai mengurus. Dan kontraktor yang dilantik tu, dia duduk di bawah kontraktor ni. Dia jadi maksudnya dia advice kepada kontraktor tersebut. Sebab tu bila nak jadi advisor ni, dia sepatutnya orang kontraktor yang lebih berkemahiran. Cuma tinggal lagi, dia tidak dapat, kerja tu bukan dia yang buat. Sebab tu saya kata ada iras-iras. Seperti mana projek LRT, MRT di mana Gamuda contohnya, dia jadi so-called project delivery partner. Tetapi isu dia juga dapat kontrak untuk terowong. Sebab masalah dia, kontraktor terowong ni tak banyak. Di Malaysia, dia dah ada pengalaman. By right, dia hanya manage kontraktor tadi. Okay. PMC ni, yang sebelum ni, dia manage keseluruhan. Dia bukanlah buat kerja bagi pihak kontraktor dan sebagainya. Tapi yang ni, dia dengan kontraktor ni tadi, dia ada kena-mengena lah. Dia kena membantu kontraktor tadi. Okay. Alright. Now, last kali, kalau kita lihat, ada beberapa arrangement tadi. Kita ada owner, direct force, cost plus. Ni cost plus with guarantee maximum price, unit price, lump sum dan turnkey ataupun design build tadi. Kita tengok apa berlaku kepada risiko. Risiko untuk yang paling bawah sekali, banyak kepada owner. Nampak tak? 100%. Lepas tu naik ke atas, risiko dia dah jadi kurang sikit. Kemudian kontraktor pula dah menaik dah risiko dia. Lepas tu GNP dah naik. Yang ni dah kurang sikit. Unit price, boleh kata almost 50-50 lah, I would say. Tapi yang untung dia, kontraktor lah. Lump sum, kontraktor dah naik dah risiko dia. Nampak tak? Klien jadi kurang. Design and build, kontraktor lah ambil all the risk. Manakala klien kurang. Jadi sebenarnya, sebab kenapa different type of arrangement ni diwujudkan, ada kena-mengena dengan risiko. It's about passing the risk. Semua orang nak menolak risk. Jadi klien tolak sana, ni tolak sini, macam itulah dia punya isu dia. Tapi kalau kita kata, kalau kontraktor, kenapa dia nak ambil design build ataupun turnkey project sedangkan dia tahu risiko dia tinggi? Tidakkah benda tu mencekik diri sendiri? Dia orang kata high risk, high reward.
Itu pun betul juga sebab kadang-kadang bila design build ni tak ramai orang yang masuk. Bila kontraktor tu dah biasa buat kerja-kerja yang macam tu, dia akan jadi specialize dalam bidang tersebut. Dekat situ dia boleh main harga yang lebih tinggi, jadi orang tidak ada choice terus ambil dia sebagai kontraktor sebab tak ada pilihan. Tak banyak orang yang mungkin nak masuk dalam design and build. Itu contohlah. Okey, jadi kita stop the recording.